والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى Salam sejahtera kepada yang berbahagia Ustaz dan semua jemaah, sahabat jannah yang dihormati lagi dikasihi. Sebelum kita memulakan majlis, mohon kerjasama jemaah untuk mutekan mikrofon, offkan kamera, dan kepada jemaah muslimat sentiasa berada di dalam pakaian yang menutup aurah dan sempurna. Selamat datang ke kuliah duha. Alhamdulillah. Selamat datang ke kuliah Isyak Gema Nur Iman melalui saluran Google Meet. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah mengizinkan dan menjemput kita bagi mengemarahkan lagi taman-taman syurga di majlis ilmu malam ini. Majlis kita ini akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Ashraf bin Suharim dengan pengajian kitab hadis sahih terbukti masa kini. Majlis kita ini dianjurkan oleh Gema Nur Iman di bawah pimpinan Yang Berusaha Pengurusi Gema Nur Iman Puan Rosniati binti Mansur dan barisan AJK GNI. Bagi memulakan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga kepada kedua ibu bapa kita dan semua muslimin dan muslimat yang telah kembali ke rahmatullah dan yang masih hidup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan sukacita dan penuh takzim mempersilakan Fadil Ustaz untuk meneruskan majlis dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkan kerendahan, keikhlasan dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Buang daripada hati-hati kami rasa sombong, riak, takabur dan sebagainya ya Allah, daripada bersarang dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Puan Nurini selaku pengurusi bicara, pemula bicara usrah kita pada malam ini, Puan Rosniati selaku pengurusi Gema Nur Iman dan seluruh ahli usrah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, seluruh ahli usrah yang mudah-mudahan dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami syukur Allah masih hidupkan kita, Allah masih beri ruang peluang kita untuk berada atas muka bumi ini, dan setiap ruang itu adalah nilai kita manfaatkan untuk ketaatan, bukan kita lakukan untuk dosa, kemaksiatan dan sebagainya. Allahumma sayyiban nafi'ah. Dan saat ini hujan Allah turunkan, mudah-mudahan hujan rahmat. Allah turunkan sesuatu yang bermanfaat. Saya berada di Bukit Kapar Meru ni, banyak tempat dah tenggelam. Rumah saya pun tadi hampir masuk ke dalam rumah. Itu juga rumah sahabat-sahabat saya di sekeliling ni. Apapun kita anggap ini sesuatu ingatan, sesuatu pengajaran dan sesuatu ada hikmah di sebalik hujan yang turun, rahmat Allah dan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik seluruh yang dirahmati Allah, saya minta maaf sebelum ni saya berada di Palestin, begitu juga di Mekah. Jadi agak kekangan untuk buat live
Begitu juga balik ni kurang sihat. Sehingga hari ini pun patut ada kuliah di Yayasan Restu pun saya tangguhkan, dan malam juga saya gagahkan. Kalau tak gagahkan sampai bila saya berehat je kan. Jadi alhamdulillah, insya-Allah selama 2 minggu saya rasa tak mula kuliah dan start mula dengan Gema Nur Iman ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, kita sambung berdasarkan buku ni sampai muka surat berapa Ada tanda tak? Tak ingat Ustaz. Rapuh dalam menghadapi kemungkaran dah ke belum? Saya pun tak ada tanda pula. Muka surat berapa Ustaz? Ataupun huru-hara dalam kehidupan kaum muslimin. Muka surat 83. Dah ke belum? Huru-hara tu Sudah, macam Ustaz. Sudah dah. Huru-hara Sudah, dah. Ustaz. Huru-hara tu adalah ni lama dah tu, dah tertinggal. Okey, nilai agama tak? Nilai agama. Belum lagi yang tu kot. Belum masa nilai agama. Huru-hara tu ada. Okey, nilai agama. Kita masuk bab yang baru. Bab yang ketiga, nilai agama. Terus kita tengok muka surat 98. Nilai-nilai Islam terlepas daripada pentas kehidupan manusia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seluruh yang dirahmati Allah, malam ni malam Jumaat, malam Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan kita banyakkan selawat pada Nabi SAW. Kita manfaatkan dengan bacaan kafi. Di sebalik surah kafi juga ada cerita Ashabul Kafi. Saya baru-baru ni dibawa ke Jordan melihat gua Ashabul Kafi, dan insya-Allah ada peluang ibu-ibu ahli surah sekalian, saya doakan dapat sampai ke sana. Kita melihat sejarah Palestin juga, kita perlu ke sana. Kita tak perlu nak mikir, memanglah nak mikir bahaya, tapi bagi kita bila pelancong daripada Malaysia, insya-Allah dia tak kacau. Kita tengok bagaimana asas Islam bermula daripada Aqsa, di Masjid Al-Aqsa, insya-Allah. Baik, nilai-nilai Islam terlepas daripada pantas kehidupan manusia. Syariat Islam adalah sistem atau cara hidup yang menyelamatkan kehidupan manusia di alam ini. Manusia yang teguh menerapkan nilai-nilai Islam bakal beroleh keberuntungan hidup duniawi dan ukhrawi. Manusia yang menafikan, menjauhi dan memungkiri syariat Islam akan celaka dan sengsara dunia akhirat. Saya ulang balik, daripada mukadimah ini, Islam adalah sistem, cara hidup yang dapat menyelamatkan kehidupan manusia bukan hanya dekat dunia, tapi kehidupan kita di dunia, begitu juga di akhirat. Manusia yang menafikan, maksudnya menjauhi dan memungkiri syariat Islam akan celaka dan sengsara dunia akhirat. Hari ini kita kena sedar, Islam inilah sebagai kita punya pedoman, sebagai kita punya pakaian, sebagai kita punya segala-gala rujukan, dan kita punya sandaran, cara kita hidup, cara kita tidur. Kadang orang faham Islam itu hanya terletak pada solat. Habis solat dia tinggal Islam. Dia tanggal tudung dan sebagainya, buka aurat dan sebagainya. Dia kata tadi dah buka, dah ikut Islam. Islam bukan hanya pada sembahyang. Itu sebab inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu boleh mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berapa ramai yang sembahyang tapi masih lagi melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan. Bermakna apa? Kesempurnaan sembahyang itu belum terkesan lagi kepada kehidupan ni. Itu sebab hari ini kita nak melihat kehidupan kita bermula daripada solat kita sebenarnya. Nak tengok kita punya keadaan, tengok kepada solat kita bagaimana sebenarnya. Baik, oleh yang demikian, syariat Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Masalihul ummah yang meliputi 5 perlindungan. Cuba kita ambil poin kat sini, ambil catatan, kita bolkan. Ada 5 perlindungan utama untuk menjaga kesejahteraan umat manusia berdasarkan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu melalui syariat Islam. Yang pertama apa dia? Terhadap agama, hifzuddin. Agama kita ni pun berdasarkan kita Islam, kita ikut Islam, terjaga agama kita. Jiwa dan tubuh, hifzun nafs.
Ya, jiwa dan tubuh hifzun nafs. Ya, bila mana kita bergantung, bersandarkan dengan Islam, insya-Allah akan terjaga kita punya tubuh badan. Akal, fikiran. Ya, hifzul akal. Ya, akal, fikiran. Keturunan, hifzun nasl. Ya, dengan kita ikut Islam, dengan perkahwinan, dengan nikah yang secara maksud dia ikut Islam, cara yang betul, bukan berzina dan sebagainya, akan terjaga kita punya keturunan. Serta harta benda, hifzul mal. Ya, melalui zakat, melalui infak harta, di situ ada panduan kita, ada pedoman berdasarkan syariat Islam. Baik, risalah Islam adalah jalan kehidupan bagi manusia serta merupakan tuntunan kehidupan paling sempurna yang pernah ada dalam sejarah peradaban umat manusia. Risalah Islam adalah jalan penyelesaian bagi segala permasalahan hidup manusia. Apa sahaja bentuknya, bila dan di mana sahaja adanya, hal ini dinyatakan dalam Al-Quran. Bermakna apa? Masalah itu datang dan ada penyelesaian masalah berdasarkan syariat Islam, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi SAW. Itu sebab setiap apa yang berlaku masalah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila datang satu-satu musibah, qalu, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang daripada Allah musibah itu dan kepada Allah kita kembalikan musibah itu. Bermakna masalah itu datang daripada Allah, penyelesaian masalah juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab hari ini kita berhadapan dengan tekanan, berhadapan dengan masalah apa pun, kita kena sedar Allah yang bagi dan kembali kepada Allah juga penyelesai masalah tu. Ini jadi seluruh yang dirahmati Allah. Inilah syariat Islam yang sangat-sangat teliti kepada umat ni, kepada kemaslahatan umat dia. Dia tak akan jadikan sesuatu yang memberi tekanan, memberi kezaliman kepada umatnya. Wujudnya hukum dan aturan syariat Islam adalah tanda rahmat kasih sayang Allah kepada segenap makhluknya. Tiada jalan lain untuk menggapai keselamatan dan kebahagiaan hakiki selain daripada menerapkan syariat Islam dalam kehidupan. Saya ulang balik, tiada jalan lain untuk menggapai keselamatan dan kebahagiaan. Hari ini kita nak sebut selamat, kita nak sebut bahagia. Bahagia yang sebenar apa dia? Kita terapkan syariat Islam dalam kehidupan kita. InsyaAllah bahagia. Kadang ada yang sebut bahagia dengan ada harta, bahagia dengan ada perkahwinan, bahagia dengan ada anak-anak. Tapi dia tak letakkan Islam, tak ada kebahagiaan. Berapa ramai orang kaya dalam keadaan, subhanallah, tengok. Catatan orang-orang yang jutawan hebat daripada negara-negara barat, akhirnya bunuh diri. Akhir dalam keadaan anxiety, akhir dalam keadaan macam-macam. Sebab apa? Jauh daripada petunjuk syariat Islam. Baik. Seseorang yang melaksanakan syariat Islam, sebenarnya dia sedang menyelamatkan dan membahagiakan dirinya. Sebaliknya orang yang kufur memungkiri syariat Islam, sesungguhnya dia sedang mengsarakan dan membinasakan dirinya. Allah Akbar. Sangat-sangat cantik gambaran ini. Ini bermakna apa? Bila mana kita sedang beramal dengan syariat Islam, sebenarnya sedang menyelamatkan dan membahagiakan diri. Hari ini cuba. Seluruh yang dirahmati Allah, yang berada dalam tekanan, yang berada dalam keadaan sengsara, yang berada dalam keadaan serabut kebingungan, kita balik kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan pada Allah dengan jalan sabar dan solat. Sabar itu kita tahan. Solat itu umpama solat itu doa. Untuk kita penyerahan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innaha lakabiratun. Allah sebut lanjutan daripada ayat ini, dua ni berat. Illa 'alal khashi'in, melainkan orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk apa dia? Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia fokus. Hidup kita ni untuk apa? Saya bila ada peluang pergi ke Hebron, perkampungan Palestin yang seolah-olah dipenjarakan di kampung dia sendiri, di tempat dia sendiri oleh tentera Yahudi, tentera Israel. Sana tak sebut Israel, dia sebut Yahudi. Subhanallah, bagaimana kita datang tengok semangat dalam keadaan dia kata tolong doakan aku terus kuat, tolong doakan aku terus kuat. Jadi dekat situ kita belajar tujuan hidup kita untuk apa. Mereka nampak tujuan hidup mereka nak pertahankan negara,
nak pertahankan agama, untuk bela mak bapak dia yang dah dibunuh. Yang syahid. Mereka nak sebut, aku nak cita-cita aku nak syahid je. Allah Akbar, syahid dengan peperangan. Dalam mempertahankan tu. Kita syahid apa? Dalam keadaan kita nak capai apa? Kita nak capai redha Allah, kita nak belajar, dalam kita proses belajar, dalam proses kita nak cari nafkah, tiba-tiba Allah datangkan musibah, kita meninggal dan sebagainya, itu juga syahid. Tapi syahid di akhirat. Syahid di akhirat nilainya sama juga. Mudah-mudahan syahid orang yang perjuangkan, pertahankan agama, bela agama dan sebagainya, negara daripada musuh. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Sesungguhnya dia sedang menyesarakan dan membinasakan dirinya. Sebaliknya orang yang kufur tu apa dia? Memungkiri syariat Islam. Allahu Akbar. Merupakan realiti kehidupan yang tidak dapat disangkal lagi bahawa kemuliaan. Baik, seluruh yang dirahmati Allah dengan baik-baik, yang tidak dapat disangkal kemuliaan, keluhuran, kekuatan, keagungan, kejayaan dan kemenangan kaum muslimin di muka bumi ini, semua itu hanya dapat diraih dengan menegakkan nilai-nilai Islam. Kita cerita malam ni, nilai-nilai Islam terlepas daripada kehidupan kita. Nilai-nilai Islam terlepas daripada kehidupan kita. Bermakna apa? Kita nak capai mulia, kita nak capai subhanallah keluhuran, kekuatan, keagungan, kejayaan, bahkan kemenangan, bila mana kita meletakkan Islam itu sebagai cara hidup kita. Bila terlepas ni habis, Allahu Akbar. Kita sibuk dengan pilihan raya, kita sibuk nak pilih pemimpin. Kadang orang tanya, Ustaz nak pilih macam mana? Saya cakap pilih pemimpin yang menjaga Islam. Pilih pemimpin yang bukan hanya jaga rakyat, tapi jaga Islam. Bila dia boleh jaga Islam, dia memuliakan Islam, memuliakan syariat Allah, dia meletakkan Islam sebagai cara kepimpinan dia, insya-Allah rakyat boleh terjaga. Tapi bila mana dia berjanji sekadar sekian-sekian, tapi sembahyang tak jaga, dalam keadaan subhanallah, macam-macam dia berjanji sekian-sekian, sembahyang pun tak jaga, bagaimana dia nak jaga rakyat ni. Nauzubillah min zalik. Bagaimana kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Dalam perhimpunan ditanya siapa yang jaga tahajud, dia lah angkat tangan. Siapa yang jaga solat di waktu, dia lah yang angkat tangan. Siapa yang rajin puasa, siapa yang jaga baca Quran. Subhanallah, ini pemimpin yang hebat. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Umar Al-Khattab pernah berkata, dasarkan hadis riwayat Al-Hakim, muka surat 100, cuba tengok. Kami adalah kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Ingat, kita mulia dengan Islam, kita mulia ada Nabi SAW. Maka jikalau kami mencari kemuliaan dengan selain cara Islam, nescaya Allah akan menghina kami. Nampak? Ini kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab yang dinukilkan dalam hadis ini. Kami adalah kaum yang telah dimuliakan oleh Allah. Allah muliakan kita dengan Islam. Innad dina indallahi Islam. Agama yang Allah redha, agama yang Allah muliakan di sisinya adalah Islam. Rasulullah memberitahu umatnya bahawa Islam itu luhur, tinggi dan mulia, dan tidak ada yang mengunggulinya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tak ada yang tinggi daripada dia. Yang sangat-sangat mulia. Ini hadis riwayat Bukhari. Manusia menghiasi dirinya dengan nilai-nilai Islam, nescaya bakal membentuk peribadi yang berjiwa luhur serta mampu mewujudkan kehidupan yang bermakna, iaitu gerak-geri yang tegak di atas nilai-nilai iman dan Islam, menjauhi sikap dan fikiran negatif, perbuatan maksiat serta sentiasa berusaha menggapai redha Allah. Seluruh yang dirahmati Allah, hidup kita hari ini penuh dengan fitnah. Yang kita nak capai adalah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Imanlah yang menyelamatkan kita daripada fitnah ini. Imanlah yang sebagai kita punya defend. Imanlah sebagai kita punya perisai daripada terjebak dengan maksiat, daripada terjebak dengan fitnah sesuatu yang pengaruh kita macam-macam keadaan. Saya sempat lebih kurang dalam sehari 2 hari ke Mekah, diuji sakit, masuk air dekat hospital Mekah dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang di sana dia kata, Ustaz tolonglah, tolong doa dan tolong betulkan pada sahabat-sahabat yang subhanallah, yang hari ni ada yang menganggap Saudi dah teruk dah. Dia kata tak semua. Hari ni saja golongan puak-puak yang jahat ni, puak-puak Dajjal ni, dia kata saja nak bagi orang Islam menganggap Saudi ni dah teruk dah. Memang wujud pengaruh-pengaruh daripada Raja Salman yang tak elok, tapi tak semuanya yang tak elok. Masih lagi ada Allah pelihara adanya imam-imam yang hebat, ulama-ulama yang hebat,
adanya orang datang tawaf, sa'i, terus menunaikan umrah. Selagi ada itu, selagi itulah kita berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Cuba kita perhati firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat. Dalam surah Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Fadlan minallahi wa ni'mah. Wallahu alimun hakim. Akan tetapi Allah itulah yang menjadikan iman terasa menyenangkan bagi kamu. Subhanallah, teliti. Ya, kita teliti ayat ini. Maksud dia, menjadikan yang tampak indah dalam hati kamu. Dan yang membuat kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai kurniaan dan nikmat yang datang daripada Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Daripada ayat ini, seluruh yang dirahmati Allah, dengan iman itu kita rasa tenang. Dengan iman itu kita rasa bahagia, seronok ibadah. Dan iman itulah buat kita benci kepada sesuatu yang tidak elok, sesuatu kepada kemaksiatan. Bila mana kita suka buat maksiat, bermakna iman kita tak ada. Ya, ingat, kita nak ukur iman kita ada atau tak ada, bila mana benci kepada kemaksiatan, benci kepada benda yang tak elok. Tapi bila suka, subhanallah, hati-hati. Ya, suka buat benda-benda yang tak elok. Ingat, bermula daripada sembahyang kita jaga. Sakit macam mana pun kita sembahyang. Yang saya diuji balik baru-baru ni dengan sakit, dengan lemah sampai sembahyang pun duduk. Yang menangis sampai kat sana pun subhanallah rasa macam tak sempurna kita punya ibadah umrah. Ni apa pun, saya pegang satu sahabat saya sebut, dia kata pun yang berada di sana. Ustaz, umrah ini tidak semestinya Allah nak tengok kita tawaf, Allah nak tengok kita sa'i, kita nampak fizikal macam tu. Tapi di sebalik apa yang Allah datangkan musibah, kita reda, kita sabar, di situ gugurnya kita punya dosa-dosa bila mana kita reda. Kita mengharapkan subhanallah kita datang putih bersih dengan ihram. Di sebalik gambaran itulah Allah nak tengok bagaimana keadaan kita. Dalam buku ni juga kalau kita renung ada satu tajuk, tak tahu dah sampai belum, orang pergi ke Mekah untuk tujuan komersial. Komersial apa dia? Ada untuk tujuan bisnes, ada tujuan nak tunjuk duit banyak, ada tujuan dia nak tunjuk dia mampu pergi ulang-alik, bangga dan sebagainya. Tapi jauh daripada tujuan yang utama, nak cari redha, redha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Kita sambung lagi. Sungguh pun demikian, kehidupan masa kini menunjukkan bahawa ramai manusia yang mendakwa diri sebagai Muslim. Dengar? Tetapi mereka separuh hati, berubah-ubah pendirian dan teragak-agak. Mengaku Muslim, tapi teragak-agak untuk menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Allahu Akbar. Nak beramal dengan sunnah Nabi pun rasa malu. Nak beramal dengan Quran pun rasa jumut dan sebagainya. Itu sebab kita dah lalu tajuk ni 3 pilihan, 3 amalan yang susah, 3 perkara yang susah nak jumpa. Yang pertama, duit atau wang yang halal. Sebab apa? Akhir zaman terpalit dengan riba, terpalit dengan syubhah dan sebagainya. Ni hati-hati. Ni hati-hati tentang sumber yang halal ni. Yang kedua, teman yang baik, teman yang mengajak kepada kebaikan berbanding teman yang ambil kesempatan. Waktu kita susah, waktu kita dalam keadaan ni, tengok berapa ramai yang peduli. Itu sebab saya nak bagi tahu, kita nak tengok nilai kawan, kita keluarlah musafir dengan dia. Kita keluar musafir dengan dia, nak tengok nilai kawan tu. Bagaimana sebenarnya. Dan yang ketiga apa dia? Yang ketiga, sunnah Nabi yang diamalkan. Dalam keadaan canggih ni, dalam keadaan yang canggih ni, suasana yang canggih, berapa ramai yang dapat istiqamah dengan ketaatan, istiqamah dengan sunnah Nabi, istiqamah benar-benar dengan Islam. Allahu Akbar. Itu sebab akan datang Islam ini kembali dagang. Dulu dagang, dulu dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Dan beruntunglah orang-orang yang asing. Maksud dia apa? Beruntung orang-orang yang asing? Orang yang dalam keadaan huru-hara ni tapi dia tetap istiqamah dengan Islam. Dalam keadaan macam mana pun orang tak peduli dengan Islam tapi dia peduli dengan Islam. Itu orang yang beruntung. Maksud dia asing begitu. Baik, seluruh yang dirahmati Allah.
Dalam pada itu umat Islam yang malu bahkan tidak memberikan keutamaan untuk menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih mengutamakan ajaran lain berbanding ajaran Al-Quran dan sunnah. Mereka memilih ideologi buatan manusia daripada tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan bangga mengikuti trend kehidupan orang-orang bukan muslim yang jauh daripada nilai-nilai Islam. Allahu akbar. Bangga mengikuti trend kehidupan orang-orang bukan muslim yang jauh daripada nilai-nilai Islam. Hari ni jadi trend. Dekat TikTok trend dengan lagu ni. Kalau tak buat apa bahasa dia FYP, mengarut benda-benda ni. Inilah trend-trend benda-benda yang tak elok. Allahu akbar, na'udzubillah min zalik. Dalam era moden kini, jika kita lihat tidak sedikit kaum muslimin kaum muslimin yang menerapkan hukum perundangan ciptaan manusia dengan meminggirkan hukum yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, walau ternyata ia menyalahi hukum Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak segan membelakangkan hukum-hukum Allah dan Rasulnya yang menjadi pilihan kedua dalam menyelesaikan kes-kes perkara hukum yang berlaku dalam kalangan kaum muslimin. Mereka bahkan berani memperdagangkan hukum Islam demi kepentingan pragmatisme duniawi. Maksudnya, dia hukum ni hanya untuk kepentingan dunia, bukan pada haknya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dalam satu ayat, siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu kafir. Allahu akbar. Yang telah ditetapkan dengan oleh Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama bagaimana pengamalan Islam dalam kehidupan kita. Sebab apa? Nabi bagi tahu tidak akan berlaku kiamat bila mana tiga yang utama ni berlaku. Yang pertama, la yabqa minal Islam illa ismuh. Tak ada yang tinggal daripada Islam ni nama Islam, tapi cara hidup jauh daripada Islam. Na'udzubillah min zalik. Ingatan saya bersama juga seluruh yang dirahmati Allah. Sebelum kita tidur, kita fikirkan, muhasabah balik. Orang yang bijak kata Nabi, dia boleh koreksi diri dia. Sebelum dia tidur, apa yang diperlakukan daripada bangun tidur sampai nak tidur balik ni. Ada tak manfaat untuk Islam? Ada manfaat untuk Allah? Atau manfaat untuk tembuluk perut dia sendiri, harta kepentingan isteri dan sebagainya. Allahu akbar. Yang kedua, la yabqa minal Quran illa rasmuh. Tak ada yang tinggal Quran yang hanya tulisan semata-mata. Tak ada yang baca. Allahu akbar. La yabqa minal masjid illa al-bina. Tak ada yang tinggal daripada rumah-rumah Allah juga hanya binaan semata-mata. Saya serulah seluruh yang dirahmati Allah yang belum sampai ke Masjidil Aqsa. Saya baru first time sampai ke Masjidil Aqsa. Subhanallah, kita belajar sesuatu. Inilah sebenarnya asas Islam. Bagaimana Masjidil Aqsa, binaan awal dia, asas masjid itu dibina oleh para malaikat dengan izin Allah. Yang kedua, zaman Nabi Sulaiman, tentera Nabi Sulaiman iaitu jin. Ada tiang, ada 2 tiang tu, kita boleh nampak. Dan yang ketiga dibina oleh Umar Al-Khattab dan zaman Umawi. Umawi selepas itu dan sampailah kerajaan sekarang. Jadi bagi saya, kita kena pergi kat situ, kita tengok keberkatan bagaimana di Mekah kelebihan 100,000 sembahyang berjemaah dalam tu. Begitu juga di Masjid Nabawi 1,000. Di Masjid Al-Aqsa 500. Subhanallah, kita tengok yang hari ni kita nampak kubah kuning tu, Qubatus Sakhra. Itu tempat Dome of the Rock. Bagaimana batu nak ikut perjalanan Isra' Nabi SAW. Banyak-banyak sejarah. Dekat situ kita tengok makam Nabi Musa. Bukan makam, bukan kubur. Tapi tapak kaki, banyak sejarah. Bila mana kita datang tengok sejarah, inilah permulaan Islam. Bagaimana tambah kecintaan kita, tambah takjub kita dengan subhanallah, dengan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kata Nabi SAW dalam hadisnya, 3 tempat ni kita kena berusaha untuk sampai. Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Maksudnya Allah yang perjalankan hamba-Nya, menjalankan Nabi hanya 1 malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanallah, ada sejarah. Sangat-sangat seronok. Bila kita berjalan tu, kita apa dia? Tambah cinta kita, tambah takjub kita kepada Allah. Di situlah ada kelebihan, ada ganjaran kebaikan, kepahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya dapat juga sampai ke pohon, disebut pohon sahabi. Tapi di signboard disebut sebagai Syajaratul Mubarakah. Pokok yang diberkati. Nabi pernah singgah di pohon itu bersama dengan bapa saudaranya. Ada
pendeta daripada Nasrani, dia bagi tahu Muhammad ni nanti akan jadi Nabi, akan jadi orang yang hebat. Pohon tu masih ada lagi. 1400 tahun dulu. Subhanallah. Saya berkongsi ni untuk kita datang, untuk kita cari sesuatu yang mendatangkan semangat kita, inspirasi kita, motivasi kita untuk tambah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pada zaman moden ini juga terlalu ramai yang beridentiti Muslim dalam kad pengenalan misalnya, tetapi berasa selesa meninggalkan solat 5 waktu kerana kesibukan duniawi. Meninggalkan solat 5 waktu. Apa sebab? Kerana sibuk. Allahu Akbar. Ingat, awwalu amal ma yuhasibu fil akhirah as-salah. Mula-mula yang akan ditanya di akhirat nanti adalah berdasarkan solat. Solat sempurna, amalan lain ikut sempurna. Solat kita sangkut, yang lain pun ikut sangkut. Tak ada istilah kita kena tinggal solat. Ingat, benda lain, ibadah lain boleh badal. Boleh contoh umrah, haji, boleh tolong badal. Boleh zakat, boleh tolong buat. Puasa boleh tolong buat. Tapi sembahyang tak terbeban atas diri kita sendiri. Ingat, sembahyang itulah kita punya keperluan. Keperluan tak jaga, subhanallah tak terjagalah. Dan bagaimana dekat dunia ni kita sembahyang, itu juga bentuk akhirat kita bagaimana sebenarnya. Baik, hati dan jiwa mereka tidak gentar sedikit pun tatkala mendengar seruan azan. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama. Bagaimana hari ini telinga kita yang mendengar azan, tetapi kita tidak segera menunaikan solat. Seolah-olah kita tutup seruan azan, seruan hayya ala salah, hayya ala falah, seruan kepada kejayaan. Ingat, qad aflahal mu'minun. Berjayalah, sesungguhnya berjayalah orang-orang beriman. Allah sebut yang pertama pun dia, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang khusyuk solat dia, yang fokus solat dia, yang ada hati, yang ada jiwa, solat dia akan berjaya. Hari ni kita tengok orang tak berjaya. Apa sebab? Bagaimana dalam solat dia tak khusyuk, dalam solat masih lagi memikir dunia, bagaimana di luar pun akan serabut dengan dunia dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Kaki mereka terasa berat untuk melangkah ke masjid atau surau ketika waktu solat tiba. Sendi-sendi Islam seolah-olah telah tercabut daripada dada, hati dan jiwa mereka tanpa mereka menyadari malapetaka hidup yang menimpa diri mereka, yakni menafikan hukum Islam dan meninggalkan solat fardu. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Seluruh yang dirahmati Allah yang bersama dengan kuliah pada malam ini, surah pada malam ini, ingatan saya, kita susah macam mana pun, sakit macam mana pun, jangan tinggal solat. Rumah kita, rumah tangga kita, dalam rumah kita ada seorang tak solat, itulah balak. Itulah akan mengundang balak musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak malaikat ulang alik bawa rahmat, bagaimana kita isi rumah kita dengan solat berjemaah. Bagaimana kita jaga, subhanallah, suasana sembahyang tu. Bila mana mula tak sembahyang, kita mula tinggal sembahyang, bermulalah di situ kemaksiatan, bermulalah di situ subhanallah, tak ada ketenangan, tak ada kebahagiaan. Subhanallah. Ingat, pokok dia adalah sembahyang. Saya sebut balik, mohonlah pertolongan pada Allah, wasta'inu bis sabri was salah, dengan jalan salat, dengan jalan sabar dan salat. Apa masalah pun sabar, apa masalah pun jalan pun salat, jalannya salat. InsyaAllah akan ada penyelesaiannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah sebut dalam surah At-Talaq yang kita sebut sebagai ayat 1000 dinar. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah tunjukkan jalan keluar. Keluar daripada apa? Apa problem pun. Ingat, dunia ni hanya permulaan. Dunia ni bukan kita punya penghabisan. Bukan hanya segala-gala kat dunia. Tak. Kita mati, itulah permulaan kehidupan kita sebenar. Masuk dalam kubur, itulah persinggahan pertama sebelum sampai ke akhirat. Kubur kita cantik, barakah, taman syurga, seluruhnya juga taman syurga. Tapi kalau kubur dah jadi lubang neraka, seluruhnya juga lubang neraka. Na'udzubillah min zalik. Baik. Sesungguhnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 14 abad yang lalu kini benar-benar terbukti. Cuba tengok hadis riwayat Ahmad, sungguh akan terlepas tali temali Islam satu persatu, dan setiap tali temali Islam yang terlepas bakal diikuti oleh manusia. Pertama sekali yang akan terlepas adalah hukum, dan yang terakhir adalah solat. Adalah hukum, main-main dengan hukum, dan yang terakhir adalah solat. Bila terlepas gambaran ini, habislah. Islam itu dalam keadaan tak ada kekuatan dah.
Na'udzubillah min zalik. Baik, dalam riwayat yang lain disebutkan dengan teks hadis riwayat Tabrani, maksud dia sungguh akan terlepas sendi-sendi Islam satu persatu. Setiap sendi Islam yang terlepas, maka manusia-manusia akan berebut untuk bergantung kepada yang lain. Adapun sendi pegangan Islam yang pertama kali terlepas itu adalah persoalan hukum. Sedangkan yang terakhir adalah perkara solat. Allahu Akbar. Lebih kurang maksud daripada hadis yang sebelum ni. Dan Nabi bagi ingat lain dalam hadis riwayat Muslim, perbezaan. Al-farqu, perbezaan antara seseorang syirik dan kafir adalah meninggalkan solat. Beza antara mukmin dan Islam, mukmin dan kafir, Islam dan syirik itu terletak pada solat dia. Maka orang yang tidak solat dia layak dilabelkan kafir dan musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dah sebut hadis tadi ni, riwayat Tabrani, perkara pertama yang akan dihisap pada hari kiamat daripada seorang hamba adalah solat. Jika solatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Jika solatnya teruk, buruk, maka teruk pula seluruh amalan dia. Awalu amal ma yuhasibu fil akhirah as-salah. Mula-mula yang ditanya di akhirat, saya dan kita semua adalah berkaitan tentang solat. Solat sempurna, amalan lain pun ikut sempurna. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, saya nak mengajak cuba kita duduk diam-diam. Hari ni kita tarik nafas, kita rasa tak ketenangan dalam keadaan kita serabut. Bermakna di situ kita tak jumpa lagi kesempurnaan solat kita. Andai kita rasa masih serabut lagi, kita masih lagi risau tentang dunia, esok aku nak makan apa, esok apa yang akan jadi, esok bala apa yang akan datang, kita duk risau macam tu, bermakna subhanallah, di situ kita bukan disebut sebagai orang beriman. Orang beriman dia akan yakin tentang sesuatu takdir ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar musuh banyak mana sekalipun. Bagaimana saya sembang dengan orang Palestin, dia kata aku tak risau. Aku tak risau masalah banyak mana aku datang. Cuma aku risau aku tak mampu jawab dengan Allah nanti bagaimana aku tangani masalah ni. Takkan aku nak meratap aja mak bapak aku meninggal. Allahu Akbar. Kagum dengan perjuangan mereka. Bagaimana mereka terpenjara dalam tempat mereka sendiri. Lalu dekat highway tu, subhanallah, penuh dengan kipas. Kipas tu ada sniper. Sniper tu boleh, dia ada kamera boleh tuju. Siapa yang lari daripada penjara tu, dia kena tembak. Subhanallah. Waktu saya datang Hebron tu, waktu pagi, tengah hari, petang tu dengar dah dia kena tembak dah. Ada kematian dua. Satu daripada Palestin, satu daripada askar Israel. Allahu Akbar. Tapi mereka nampak perjuangan mereka. Jadi hari ni apa perjuangan kita? Sibuk dengan dunia, apa yang kita nak cari sebenarnya? Makan. Sampai banyak mana kita nak makan? Rumah nak besar mana? Kita tidur pun kat mana pun dia punya sudut dia. Nak cerita apa hari ni? Kita carilah redha Allah. Kita cari keredaan, kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Allah redha, musuh macam mana pun, kemudaratan macam mana pun, tanpa izin Allah takkan jadi. Jadi kita muhasabah sama-sama. Baik, dan hadis yang terakhir, seluruh yang dirahmati Allah, berkaitan hal ini Umar Al-Khattab berkata, hadis riwayat Tabrani, sesungguhnya perkara terpenting dalam agama ini yakni Islam adalah solat. Sesiapa yang menjaga solat, sesungguhnya dia telah menjaga agama ni. Sesiapa yang mensia-siakan solat, sesungguhnya dia akan lebih mudah mensia-siakan perkara yang lain. Tidak ada imbalan pahala dalam agama Islam bagi orang yang meninggalkan solat. Saya ulang balik hujung hadis ni, tidak ada imbalan pahala dalam agama Islam bagi orang yang meninggalkan solat. Bermakna apa? Dia tak solat, kebaikan yang dibuat tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ingat, pokok segala-galanya sembahyang. Sembahyanglah sebagai perisai, sebagai defend daripada buat benda yang tak elok, dan sebagai pengundang rezeki, penyelesai segala masalah yang Allah datangkan pada kita. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan bicara kita malam ini, nilai-nilai Islam yang terlepas daripada pentas kehidupan kita. Kita cek balik, hari ni apa yang jadi matlamat, hari ni apa yang menjadi tujuan kita. Dalam kita berbisnes, dalam kita apa pun, bisnes yang utama kita adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perdagangkan diri kita sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk jadi hamba padaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari kita hidup hamba pada siapa sebenarnya? Itu sebab dalam satu ayat ada sebut
jangan sampai anak-anak dan harta menyeksa kamu. Ya, apa maksud menyeksa? Menjadi sesuatu yang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, saya rasa sekadar ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada sesuatu yang terkesan dalam hati dan jiwa kita. Kita kembali kepada Allah, kembali kepada Islam, kita akan selamat. Kita jauh daripada Islam, di situ akan ada satu balak musibah, malapetaka yang Allah akan datangkan pada kita. Jaga solat, insya-Allah Allah akan jaga segala-galanya pada diri dan kehidupan kita. Jadi wallahu alam, saya buka, ada soalan, silakan. Silakan. Sesiapa yang ingin bertanya Ustaz, dipersilakan. Macam tak ada Ustaz, macam semua dah faham, insya-Allah. Amin, amin. Semua alim Melaka dah, alhamdulillah. Baik, Amin. saya doakan semua dalam rahmat Allah, dalam keberkatan. Saya mengajak, kalau nak bersama dengan saya tengah susun lagi nak ke Aqsa semula. Kita pergi, Ustaz. kita pergi, jom tengok, jangan takut, tak ada benda nak takut, semua dengan izin Allah. Kita tengok asas Islam terbina di sana, bagaimana jejak Nabi SAW. Jadi untuk akhirnya seluruh yang dirahmati Allah, saya nak ambil kesempatan, mohon bantu untuk saya, kita bangunkan pondok di Tanjung Karang ni, untuk facilities, sebab apa sekarang ni keperluan makan agak mahal, sebab apa ada anak-anak pondok yang tak bayar yuran langsung di kalangan asnaf, di kalangan anak tersisih dan sebagainya. Yang hari ini yang saya dah saya di Mekah lah, adik saya hantar bil, dia kata dekat 8,000, bukan dekat 8,000, dekat 9,000 sebulan. Subhanallah, kos makan agak mahal. Jadi mohonlah sumbangan anda, bukan pondok saya, tapi kita semua sama-sama bagaimana terbangun anak-anak ni, mudah-mudahan ada saham untuk kita insya-Allah. Terbina mereka sebagai hamalatul Quran, generasi Al-Quran, mudah-mudahan ada saham untuk kita. Saya tinggalkan nombor akaun pondok atas nama Iman Ashrafi, 5621 33501515. Malam Jumaat ni mudah-mudahan kita rebut kelebihan hari Jumaat. Begitu juga tadi saya tengok dekat poster Gema Nur Iman juga, untuk sumbangan menggerakkan majlis usrah ni. Silakan di mana pun, di mana kita nak bantu, kita nak berinfak, sebab apa, kita cagarkan harta yang Allah bagi pinjam ke jalan Allah. Di situ Allah ganti sesuatu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ini Allah bagi pinjam, kita bagi pinjam balik pada Allah. Tubuh badan kita penat kerana Allah, harta kita habiskan kerana Allah, masa kita habiskan kerana Allah, Allah akan ganti ajrun karim dengan sebaik-baik ganjaran, semulia-mulia ganjaran. Saya ulang balik, Maybank Iman Ashrafi 5621 33501515, 5621 33501515. Jadi mudah-mudahan ada barakah, ada manfaat bersama, insya-Allah. Tak kira berapa pun. Kadang hari-hari bila saya tengok kan ada notifikasi masuk dalam saya punya handphone ni, dia istiqamah hari-hari RM10, hari-hari RM5, hari-hari RM3. Subhanallah. Ada yang saya tahu, orang yang buat macam tu dah tak ada atas dunia dah, tapi menggerakkan siapa? Waris dia, anak dia, isteri dia menggerakkan. Allah Akbar, betul. 562133501515. Allah alam, terima kasih banyak-banyak atas perhatian yang diberikan. Mudah-mudahan ada barakah. Allah lindungi kita. Cuba kita renungkan ayat yang ke-10 daripada surah Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati kami dan beri perlindungan pada agama kami, pegangan kami. InsyaAllah mudah-mudahan Allah redha. Allah rahmati kita semua insya-Allah. Allah alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah himpunan kami pada malam ini ya Allah. Berkatilah majlis kami pada malam ini ya Allah. Rahmatilah seluruh yang hadir bersama dalam himpunan ini ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami leka dan lalai dengan dunia yang sementara ini ya Allah. Kuatkan kami dengan Islam, kuatkan kami dengan ketaatan padamu ya Allah. Jadikan sisa umur kami makin taat pada Engkau ya Allah. Jangan jadikan sisa umur kami jadi lalai, kami jadi jauh, kami jadi melakukan maksiat dan sebagainya ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah,
Jangan matikan kami dalam su'ul khatimah. Jadikan kami orang-orang yang sabar, orang yang tabah ya Allah. Jadikan kami orang yang istiqamah dengan ibadah kami, dengan ketaatan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kehidupan kami atas dunia seluruh dengan kebaikan. Akhirat kami seluruh dengan kebaikan. Hingga berada dalam syurga yang terbaik di sisi Engkau ya Allah. Ya Allah, masukkan kami syurga Firdaus ya Allah. Masukkan kami dalam syurga tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih pada pihak pengurusan. Terima kasih pada Bonda Rusni, pengurusi Gemua Nur Iman dan seluruh yang hadir yang bersama bonda-bonda. Doakan saya sihat, terus diberi kekuatan untuk terus berdakwah insya-Allah. Sebab apa hari ni banyak keuzuran, banyak diuji dengan masalah kesihatan dan sebagainya. Nak berdiri rasa nak pitam dan sebagainya. Mohon doa semua, maafkan saya, doakan saya. Sekadar itu, aku qauli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Nanti siapa boleh share akaun nombor tadi? Terima kasih. Alhamdulillah. Itu number Maybank Ustaz bagi tadi tu, Iman Ashrafi. Okey. Tu ya. Untuk ni kuliah besok pagi saya buat pengumuman sebab tadi Ustaz dah terus keluar. Okey, 6.40 pagi kita ada kuliah subuh bersama Al-Fadhil Ustaz Zaidi bin Edward, bacaan surah Al-Kahfi, Yasin, Tazkirah dan doa. Pada pukul 11 pagi kita ada kuliah duha Al-Fadhil Ustaz Zukri bin Abdul Jalil, ziarah ke alam barzah. Pada pukul 5.15 petang kita ada kuliah asar Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzzaman, hadir Qudsi. Pada pukul 8 malam kita ada kuliah maghrib Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh, pengajian tafsir Al-Quran. Pada pukul 9 malam kita ada bersama Al-Fadhilah Ustazah Humairah talaqi Al-Quran. Pada pukul 9.15 malam kita ada kuliah Isya Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar, begitu rupanya kisah Nabi Adam. Dengan itu kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam besok pagi insya-Allah. Terima kasih semua jemaah yang dihormati, lagi istiqamah. Alhamdulillah, semoga kita